Assalamualaikum dan hai kepada semua pencatur. Baik, hari ini saya nak tunjukkan satu game di mana kita punya juara dunia iaitu GM Magnus Carlsen dikalahkan oleh seorang pemain catur dari China iaitu GM Bu Zhangji. GM Bu ni merupakan GM ke-10 daripada China. Jadi kita nak tengok bagaimana dia kalahkan kita punya juara dunia Magnus Carlsen. Jom. Baik, ini merupakan game yang dimainkan di World Cup Piala Dunia pada tahun 2017. Kat sini kita ada putih yang dimainkan oleh GM Magnus Carlsen menentang hitam yang dimainkan oleh GM Bu Zhangji. Jom kita tengok game ni. Magnus memulakan dengan pawn ke E4, dibalas oleh Bu dengan pawn ke E5. Seterusnya Bishop C4, Knight F6 menyerang pawn, jadi D3 mengawal pawn. Kita ada Knight C6, Knight F3, Bishop E7 dan kat sini kedua-dua pemain membuat castling, putih 0-0 manakala hitam juga 0-0. Seterusnya Bishop ke B3, kita ada D6, C3, Bishop E6, Rook E1, Queen D7, Knight B pergi ke D2 dan seterusnya Rook A B8. Magnus memainkan Bishop ke C2 kat sini dan apabila Bishop sudah lari tak mengawal lagi diagonal kat sini, jadi Bu mainkan pawn ke D5. Kita ada H3 terlebih dahulu dan H6 dan barulah kat sini putih ataupun Magnus memainkan pertukaran pawn dengan pawn E makan pawn D5 diikuti dengan Knight makan pawn D5 dan kat sini kita dapat tengok ya, Rook dan juga Knight sama-sama menyerang pawn di E5 kat sini dan ini adalah pawn percuma lah. Jadi kat sini terus Magnus makan dengan Knight makan pawn E5 dan mendapat satu pawn percuma. Betul, kat sini memang betul Magnus mendapat satu pawn percuma. Tetapi dengan memakan pawn tersebut ini membenarkan GM Bu Zhangji untuk membuat serangan balas ataupun counter attack. Kat sini permainan diteruskan dengan Knight makan Knight E5 diikuti dengan Rook makan Knight E5 dan kita ada Bishop ke D6 menyerang Rook. Selepas Rook lari ke E1 kita dapat tengok kedua-dua Bishop sedang menghala ke arah King dan ini mungkin menakutkan. Dan kat sini terus GM Bu Zhangji memainkan sacrifice pengorbanan dengan Bishop makan pawn di H3. Diikuti dengan pawn G makan Bishop H3 dan seterusnya Queen makan pawn H3. Kat sini hitam telah kehilangan satu Bishop dengan membuat pengorbanan, tetapi dia mempunyai serangan yang nampak seakan menakutkan kat sini. Baik, kita tengok bagaimana Magnus cuba untuk defend. Dia memulakan dengan Knight pergi ke F1. Kita ada Rook B ke E8, bawa lagi Rook untuk serang. Seterusnya D4, F5. Seterusnya Bishop B3 membuat pin ke arah Knight tu, jadi Knight di D5 tak boleh bergerak. Kat sini C6 dimainkan mengawal Knight di D5 tu. Kita ada F4 dan hitam larikan Kingnya pergi ke H7, lari daripada pin. Dalam posisi macam ni Magnus Carlsen ataupun putih boleh mainkan Rook pergi ke E2 sebab ini adalah satu defensive move ataupun pergerakan pertahanan yang bagus. Dia boleh mengawal Kingnya di bahagian sini, boleh pergi ke sini ataupun ke sini untuk cuba mengawal King. Tapi selepas King ke H7, kat sini Magnus mainkan Bishop makan Knight D5. Selepas tu pawn C makan Bishop D5 diikuti dengan Rook ke E3 cuba untuk menghalau Queen hitam. Kat sini kita ada pertukaran Rook dengan Rook makan Rook E3. Seterusnya Bishop makan Rook E3 dan terus G5 dimainkan oleh hitam membuat serangan ke arah King. Baik, kat sini kalau putih mainkan pawn F makan pawn G5, ini adalah satu gerakan tak bagus sebab ini membenarkan tolakan pawn ke F4 menyerang Bishop. Dan kalau Bishop larikan diri ke D2, kita ada F3 tolak lagi ke depan dengan ancaman untuk membuat checkmate. Queen boleh masuk ke G2 buat checkmate dan kalau Knight ni tak ada kat sini, kemungkinan Queen boleh pergi ke H2. Ini pun checkmate juga. Terlalu menakutkan serangan-serangan ini. Jadi ini adalah satu situasi yang Magnus tak nak. Sebab itulah selepas pawn tolak ke G5, Magnus tak makan pawn tu, dia gerakkan Kingnya ke F2, cuba untuk lari secepat yang mungkin. Kat sini, apa tunggu lagi, terus GM Bu makan pawn G makan pawn di F4.
secara percuma sambil menyerang bishop. Dan sekali lagi, kalau putih ataupun Magnus larikan bishopnya ke D2, kat sini hitam boleh menang dengan queen ke H4 check. Dan selepas king lari contohnya ke F3, hitam boleh mainkan rook ke G8, bawa satu lagi rook dengan tujuan untuk mungkin masuk di diagonal kat sini lah dan membuat checkmate. Kalau putih cuba larikan diri lagi dengan king ke E2, semestinya F3 akan ditolak membuat check. Dan kat sini kalau king lari ke D3, ini adalah checkmate serta-merta dengan queen ke E4 checkmate. Baik, manakala kita kembali ke sini selepas pawn F3 check, kat sini kalau king memilih untuk makan pawn F3 pula, pun ada checkmate kat sini dalam dua langkah dengan queen ke E4 check, memaksa king pergi ke F2 dan selepas itu rook boleh masuk ke G2. Ini adalah checkmate. Ini memang posisi yang menakutkan. Jadi sebab itulah selepas pawn G makan pawn F4, kat sini Magnus cuba untuk berikan balik bishop ni. Bishop yang dia dah makan jadi dia cuba untuk bagi balik dan dia gerakkan queen ke F3. Dia kata tak apalah, makanlah bishop. Dia akan cuba untuk defend ataupun bertahan macam ni. Kat sini terus pawn F makan bishop E3 sambil membuat check kat situ. Kita ada knight makan pawn E3 balik dan seterusnya queen H2 check. Kat sini kalau putih membuat blok dengan queen ke G2, ini adalah kesilapan sebab hitam boleh mainkan queen ke H4 check. Dan selepas king larikan diri contohnya king ke E2, kat sini F4 boleh maju sambil menyerang knight. Dan ini perangkap sebenarnya, perangkap yang bagus sebab selepas knight tu lari contohnya knight pergi lari ke D5 sambil makan pawn, F3 boleh dimainkan dengan membuat fork kat situ dan queen putih akan mati kat sini. Ini satu lagi posisi yang menakutkan. Jadi sebab itulah selepas queen ke H2 check, kat sini putih terpaksa melarikan kingnya ke F1 dan kita dapat tengok queen tu sudah mengawal 7 rank ke-7. King tak dapat nak keluar, dia lemas kat situ. Dan kita dapat tengok juga rook Magnus Carlsen, rook putih, rook A1 ni, kesian dia. Saya rasa dia mungkin akan mengalami kemurungan sebab tak keluar rumah daripada awal sampailah akhir duduk kat situ. Ibarat tak main langsung. Jadi selepas king pergi ke F1, terus hitam sambung dengan rook ke G8 dengan idea untuk membuat checkmate ya. Magnus Carlsen kat sini dia queen makan pawn F5 dulu buat check. Kita ada rook block di G6. Seterusnya king cuba untuk lari kat sini dengan king ke E1. Kita ada H5, king lari lagi ke D1, king H6 lari daripada pin queen tadi. Knight C2, H4, pawn ni kita dapat tengok cuba untuk maju. Knight ke E1, pawn H3, knight F3 menyerang queen dan kat sini queen melarikan diri ke G2 sambil membuka laluan untuk pawn maju ke hadapan. Baik, knight E1 dimainkan, sekali lagi menyerang queen. Namun kat sini hitam mainkan move yang bagus dengan queen pergi ke G4 check. Kenapa bagus? Sebab ini memaksa pertukaran queen kita dapat tengok kat situ. Okey, nak makan queen di F5. Jadi kat sini putih terpaksa makan. Kita ada queen makan queen G4 dan rook makan queen G4 yang kita dapat tengok bila queen dah hilang ada bahaya untuk putih. Baik, putih ataupun Magnus mainkan knight ke F3 cuba untuk menghalang kemarahan pawn. Namun ini sebenarnya adalah satu pergerakan yang tidak membantu apa-apa. Sebab apa? Sebab kat sini GM Bourgeois telah mainkan satu move yang sangat bagus dan terus menang game ini. Baik, korang boleh cuba stop ataupun pause video kat sini dan cari apakah gerakan bagus tersebut. Silakan. Kat sini dia punya idea adalah untuk naik ataupun promote pawn ini menjadi queen. Jadi satu gerakan bagus kat sini ialah rook pergi ke G1 check. Kenapa ini bagus? Baik, kita tengok kat sini. Kalau king putih larikan diri ke contohnya ke E2, sudah semestinya rook di A1 akan dimakan dan ini adalah menang untuk hitam lah. Manakala kita kembali ke sini selepas rook pergi ke G1 check, kalau knight makan sahaja rook di G1 tu, H2 akan ditolak ke depan dengan idea untuk makan knight tukar kepada queen ataupun naik sahaja ke H1 tukar kepada queen juga. Memang tak boleh halang. Contohnya kat sini kalau king lari ke E2 sekalipun, H1 akan dimainkan tukar kepada queen dan sekali lagi membuat pin. Ini adalah kalah serta-merta untuk putih. Sebab itulah selepas rook pergi ke G1 terus
GM Magnus Carlsen resign dan menyerah kalah kat sini. Baik, itu sahaja daripada saya. Kalau korang sukakan video ini, sila like, share dan juga subscribe kepada channel ini sebab ia akan membantu saya. Terima kasih. Selamat bercatur. Assalamualaikum. Bye-bye.